Program pembangunan kumpulan pakar gender antara usaha kerajaan Sabah untuk capai matlamat kesaksamaan gender dan memperkasa wanita. Laporannya terus saja bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan, Ijam. Baik dia, program pembangunan kumpulan pakar gender yang dilaksanakan sejak tahun 2021 menjadi titik tolak usaha kerajaan mencapai matlamat kesaksamaan gender dan mendaya upaya wanita. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan menerusi program di bawah Jabatan Hal Ehwal Wanita, JEHWA itu, termasuk Train the Trainer Sabah Gender Focal Points. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Datuk James berkata pentauliahan jurulatih Sabah Gender Focal Points akan menjadi pendokong aspirasi kerajaan berteraskan kefahaman, kapasiti dan keupayaan berkaitan gender dalam usaha merealisasikan dasar wanita negara. Ia bertujuan mewujudkan duta yang bertindak sebagai ejen perubahan bagi melancarkan tadbir urus organisasi, komuniti dan negara sekaligus memastikan pengagihan sumber dibuat secara saksama bagi memenuhi keperluan wanita dan lelaki. Dalam pada itu, Datuk James berharap JEHWA akan terus melatih lebih ramai jurulatih gender dan menyebarluaskan kesedaran gender dalam kalangan masyarakat. Hampir setiap hari, berita mengenai penipu alam maya atau skema terus berlangsung bak cendawan tumbuh selepas hujan. Mangsa bukan sahaja dipikat dengan cinta, ganjaran luar biasa, malah ada juga diugut dan digertak sehingga menyerahkan sejumlah wang kepada penjenayah kolor putih tersebut. Siri pertama, laporan khas Nyah Skema Kita Jaga Kita akan membuka pekung jenayah tersebut melalui perkongsian pengalaman mangsa. Pendedahan wartawan Serina Olivia Chong. Hello, saya mau panggilan daripada mahkamah. Hasil semakan daripada pihak kami terdapat tuduhan atas nama anda. Menggunakan platform media sosial, kreativiti si penipu alam maya ini sentiasa mendahului sehingga menjerat mangsa. Malah, ada yang berani bersemuka demi meyakinkan mangsa menyerahkan wang kepada mereka. Saya ada tengok satu iklan di TikTok yang jual emas lelong. Macam murah lah, tapi saya fikir pun macam mustahil yang ada murah begini. Jadi saya cuba nasib, tanya WhatsApp sama tu yang orang di TikTok. Dia ada balas, dia suruh buka link di Telegram. Saya pertama kali memang tak pernah beli emas yang terpakai. Jadi saya tidak tahu macam mana prosedur orang kalau pembelian emas terpakai. Pada mulanya, saya menerima satu telegram. Ada offer pelaburan-pelaburan. Jadi contohnya kan, kita melabur 1,000 contohnya kan, dan kita akan mendapat pulangan sebanyak 50,000. Yang strategi dia itu, dia buat satu macam surat perjanjian. Contohnya 50,000 gitu kan. Diorang akan mengambil, diorang akan dapat persenan 20% dan 80% tu kita yang dapat. Jadi tertarik di sanalah. First, dorang message saya dari TikTok. Dong DM, dong bilang menang phone percuma. Tapi kena ada bayar untuk shipping segala tu, dia bilang ada bayaran sikit saja. Jadi saya bilang okey lah kalian. First berkenalan dari TikTok, lepas tu transfer pergi WhatsApp. Dia send proof lah, macam ada video. Orang pun nak terima, macam kira legit lah. Tiba-tiba lepas first transfer duit, beberapa jam lepas tu dia bilang kena bayar lagi. Lepas tu kena bayar lagi. Peleburan ini saya melihat beriklan di Facebook. Rekan-rekan lain tu mengatakan ini peleburan, okey. So saya minta dia masuk dalam grup Telegram. So dari sana saya buat keputusan yang saya melabur bermula dengan model kecil 500. Tetapi selepas saya bank in 500, dia mengatakan package 500 sudah tiada. So dia panggil saya lagi tambah 500, total dia 1,000 untuk melanjutkan package 1,000. So dia bilang 10,000, kalau selepas 3 jam akan keuntungan sebanyak 15,000 Pasal ni skema ni kan,
Yalah, kadang-kadang itu offer lah. Offer yang sangat menarik, tambah-tambah lagi yang memang perlu banget. Memang akan tersangkut lah ni offer-offer begini nih. Dia memang jumpa, memang mula-mula berwasap dulu, lepas tu berjumpa, lepas tu saling kasih info, terus dia transfer duit. Dalam beberapa hari terus berjumpa lah. Dalam dunia maya, masa kini sindiket skamer semakin melampaui batasan. Namun, anda sentiasa mempunyai pilihan dan cara untuk mengelak daripada menjadi mangsa skamer. Pilihan bijak bermula di tangan anda. Lindungi diri anda, lindungi keluarga anda. Nyah Skamer. Esok, siri kedua laporan khas Nyah Skamer Kita Jaga Kita akan berkongsi pengalaman dan nasihat pihak polis. Serina Luia Chong, RTM. Penjelasan lebih lanjut perlu diberikan kepada penjawat awam sebelum sistem penilaian prestasi demerit DIP dilaksana sepenuhnya. Itu pendapat disuarakan pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Madya Dr. Lee Kuok Tiong. Bercakap kepada RTM, katanya setiap dasar yang diperkenal kerajaan merupakan satu usaha ke arah penambahbaikan sesebuah sistem. Bagaimanapun, kerajaan perlu mengambil masa untuk memberi penjelasan terperinci sebelum membenarkan pelaksanaan sistem tersebut secara tetap. Bagi pencerahan kepada, mungkin bermula dengan ketua-ketua jabatan agensi-agensi kerajaan dan memberi ruang kepada setiap agensi-agensi kerajaan ini memberikan feedback, maklum balas kepada apa yang diusulkan, kerana agensi yang berbeza mempunyai peranan yang berbeza. Cara penilaian dia itu pun haruslah berbeza. Baru-baru ini, kerajaan memperkenal kaedah baharu bagi menilai prestasi penjawat awam iaitu sistem penilaian prestasi demerit DIP yang melibatkan kaedah demerit terhadap kaki tangan awam sekiranya mereka tidak mencapai sasaran kerja tahunan SKT yang ditetapkan. Pelaksanaan sistem tersebut turut dipersetujui Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan akan dimulakan tahun ini. Bekas Ketua Cawangan Jabatan Insolvensi Cawangan Tawau didenda RM15,000 oleh Mahkamah Khas Rasuah Tawau semalam selepas mengaku bersalah atas pertuduhan menyalahgunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan 5 tahun lalu. Tertuduh Muhaidi Tabin 45 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan alternatif dibacakan di hadapan Hakim Jason juga. Pada 24 Februari 2022, tertuduh mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 24-1 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun serta denda 5 kali ganda jumlah suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, mengikut pertuduhan alternatif semalam, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 26 Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen sama. Tertuduh didakwa menyalahgunakan kedudukannya ketika berkhidmat selaku Ketua Cawangan dan pengerusi jawatan kuasa sebut harga di Pejabat Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Tawau bagi mendapatkan suapan pada 18 Oktober 2018 dengan memilih isterinya sebagai penyebut harga yang berjaya mendapat sebut harga kenderaan bernilai RM15,000. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama dengan Dia. Silakan Dia. Baik, terima kasih Syarizam langsung dari Sabah.